Hari ini antara yang agak khusus ialah berkait dengan Muktamar Agung PAS dan soal pemilihan pucuk pimpinan yang akan berlakulah dalam muktamar kali ini. So, kita 2 tahun sekali dan tahun ini adalah tahun pemilihan, insyaAllah. Saya nak sebut dulu beberapa tarikh yang saudara mungkin perlu ambil ingatan. Muktamar kita ni biasanya di muktamar penuhnya bermula daripada 3 Jun sehingga 3, 4, 5. Tapi sebelum itu muktamar Dewan-Dewan dah bermula, iaitu pada 1 hari bulan. Ini pemuda, biasa pemuda dia awal sikit. 1 tu dia bermula malam, peresmian, dan berikutnya pagi esoknya dan sepanjang hari itu ialah muktamar bagi Dewan Pemuda. Bagi Dewan-Dewan Muslimat dan ulama, dia sehari suntuk lah pada 2 hari bulan tu. Peresmian pun pagi 2 hari bulan dan akan berakhir. Itu tak kira lah sampai pukul berapa malam ke, itu ikut dia selesai lah. Dan semua peringkat ni akan ada pemilihan. Pemilihan semua peringkat. Peringkat pimpinan pusat dan pimpinan Dewan-Dewan. Dan pemilihan peringkat pusat ni dari sudut perlembagaannya ialah terbuka bagi semua jawatan, daripada jawatan presiden sampai kepada pemeriksa kira lah. Pemeriksa kira pun dia tanda juga sebenarnya, ya, tak dilantik. Jadi itu dari segi proses yang ada dalam perlembagaan. Majlis Syura dia tidak bertanding, dia adalah lantikan, so tak berlaku pada Majlis Syura, ya. Ya, ada daripada itulah itu jawatan. Termasuk pengurusi tetap dan timbalan pengurusi tetap pun dipertandingkanlah oleh atas. Jadi prosesnya sekarang ini ialah kawasan-kawasan PAS. Dalam konteks parti lain dia namakan bahagian lah. Kalau UMNO dia sebut bahagian dalam PKR cabang . Kita kawasan sedang bermesyuarat sekarang. Dan pencalonan bagi jawatan-jawatan yang saya sebutkan tadi itu dibuat dalam mesyuarat agung kawasan masing-masing. Dan apabila selesai, mereka boleh hantar pencalonan itu kepada pengurusi jawatan kuasa pemilihan. Pengurusi ini dia pengurusikan oleh Datuk Abdul Halim Abdul Rahman, pengarah JPP lah. Dia juga lah pengurusi, dia ada satu jawatan kuasa tersendiri yang beliau menjadi pengurusi dan untuk mengendalikan proses pemilihan ini. Ada 179 kawasan semua sekali. Dan baru-baru ni mungkin kita ada sebut tentang 10 hari bulan itu tarikh tutup pencalonan itu perlu dihantar. Tapi saya baru mendapat signal daripada pengurusi iaitu Datuk Halim semalam. Dia bagi tahu bahawa oleh kerana ada beberapa kawasan yang terakhirnya ialah 15 hari bulan Jun, 15 hari bulan Mei, maka tarikh tutup bagi pencalonan itu ditentukan pada 15 Mei untuk bagi peluang lah kepada kawasan yang paling akhir bermesyuarat itu 15, supaya mereka juga ada peluang untuk mencalonkan nama-nama. Dari segi pengundian mereka tak ada masalah, tapi dari segi pencalonan itu mesti sampai 15 hari bulan. Dan mungkin kita PAS berbeza dengan yang lain-lain.
segala pencalonan yang dibuat oleh kawasan-kawasan ini tidak dibuka terus. Diletakkan dalam satu tempat yang tidak boleh dibuka oleh sesiapa sehinggalah sekaligus dibuka pada 15 hari bulan Mei. Jadi situlah baru tahu berapa dia punya tu. Dan saudara-saudara tak boleh tahulah. Kalau nak tanya pejabat agung berapa tu, memang kita tak tahu. Saya pun tak ada akses pada tu. Itu jawatan kuasa itu sahaja yang tahu. Itu pun mereka tahu setelah dibuka. Sebelum dibuka mereka sendiri pun tak tahu. Yang saudara duk share tu mungkin tahu daripada kawasan yang berkenaan sendirilah. Dan saya tak boleh nak sekat, nak larang saudara-saudara, tapi media PAS, Harakah dan Harakah Daily tidak dibenarkan untuk menyiarkan kawasan ni calon siapa, kawasan ni calon siapa. Kita dah beri arahan kepada media PAS ni supaya tidak menyiarkan itu. Sebab kita perlu betul-betul, jangan dilihat bahawa akhbar kita promosi orang ni. No, we are neutral dari sudut itu. Jadi you orang ada privilege lah lebih pada media dalam kes ni mungkin, sebab you boleh share, Harakah tak boleh share ni. Jadi ini yang telah kita arahkan lah, insyaAllah. Dan kemudian sebaik-baik sahaja peti yang tempat simpan semua pencalonan dibuka, bermulalah proses penghantaran kepada calon-calon yang layak bertanding. Kelayakan bertanding ialah apabila seseorang itu mendapat minima 2 pencalonan. Cuma bagi Dewan Ulama sahaja. Dewan Ulama ni oleh kerana perwakilan mengikut perlembagaannya berdasarkan kepada negeri. Ulamanya negeri yang menjadi perwakilan, walaupun dari sudut itu kita perwakilan tahun ini juga dari segi dari segi perlembagaan juga benarkan perwakilan daripada kawasan ulama, tapi pencalonan dibuat oleh negeri. Ya. Dia orang ramai jugalah, sama seperti pemuda dan ulama dari segi perwakilannya. Yang mengundi ialah perwakilan daripada kawasan-kawasan, cuma pencalonan sahaja dibuat oleh negeri. Saya menyebut tadi proses penghantaran kepada calon-calon yang bertanding itu dibuat sebaik-baik sahaja. Peti simpanan itu dibuka dan calon akan diberitahu berapa pencalonan dia dapat. Setiap calon diberitahu berapa pencalonan dia dapat. Daripada 179 kawasan itu, berapa pencalonan dia dapat, 20 ke, 30 ke, ataupun just 2 ke, 2 ke, ataupun 3, itu akan diberitahu. Jadi masing-masing akan menilai sama ada mereka nak menerima pencalonan itu ataupun menolak pencalonan itu. Itu hak masing-masing. Dan Jawatankuasa Pemilih, Jawatankuasa Pusat bersama telah memutuskan bahawa calon yang berhasrat untuk menawarkan diri dia bertanding mesti menjawab surat tawaran itu, mesti menjawab. Yang tak jawab dianggap tidak ada hasrat untuk bertanding. Dia nak tunjuk ada kesungguhan, dia mesti jawab. Walaupun begitu, setelah mereka ni jawab, kata nak bertanding, masih ada ruang untuk tarik diri selepas itu. Sebelum daripada kertas undi dicetak. Dan kertas undi dicetak ni dijangka pada 28 hari bulan. 28 hari bulan. Ya, 28 bulan Mei. Maknanya saya rasa mungkin tarikh yang tak akan dalam sekitar 26 ya. Mungkin begitulah. Ya, Jawatankuasa Pemilih selepas ini akan dalam proses menuju
muktamar akan menerangkan dia punya detail proses itu nanti. Kemudian apabila kita sudah tahu berapa ramai yang layak bertanding, maka nama-nama ini akan dipublishkan dalam akhbar. Ini Mediapass akan memainkan peranan pada waktu ini. Tapi you nak tahu juga kan? Ya, okey, tak apa, kita bukalah insya-Allah. Okey. Kita akan bagi, mungkin ada senarai, akan ada PC yang macam ni. Jadi semua orang berhak untuk menyiarkannya. Jadi tahu daripada pencalonan yang ada yang layak, kemudian yang benar-benar akan bertanding, itu tergantung kepada kesediaan mereka lah untuk bertanding insya-Allah.